Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Sejarah Mekah siri yang ke-12 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adanya manfaat, moga-moga pertemuan ini adanya sesuatu yang kita dapat mengambil pengajaran, mengubati kerinduan kepada Baitullah, kepada Kaabah, kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berkongsi beberapa perkara semalam berkenaan tentang Baitullah Al-Haram daripada sudut atap Kaabah, pintu Kaabah dan juga bahagian dalam Kaabah. Sebelum kita pergi lanjut, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Hardi Suhaimi, Linda Anis, Hashimah Osman, Galid Spirit, Salabia Sa'ad, Ummi Zaihadi, Nurhayati Yahya, Samzia SBT, Zakia Muhammad Nin, kemudian Habibah Abdul Aziz dan juga Nora Mat Darus serta Syamsiah Saleh, Izzi Aish, Notia Sira, Fauziah Muhammad Din, Noraziah Mukhtar, Nasirun Ori, Izzi Aish, Samsiah Saleh serta Rosma Shima dan juga Intan Sumayyah serta Aisyah Osman. Ahlan Kak Aminah Hitam dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Hari ini kita nak sambung daripada tajuk bagaimana, ini kita dah kongsi dah semalam tapi kita ulang sedikit, bagaimana pintu Kaabah dan pintu taubat diperbaiki. Lalu kita telah kongsikan semalam posternya, bahkan kita telah kongsikan posternya yang mana perbaikan, tajuknya adalah perbaikan pintu Kaabah dan juga pintu taubat. Apakah pintu taubat? Pintu taubat adalah pintu yang terletak di dalam Kaabah yang menutup tangga untuk menuju ke atas Kaabah. Itu adalah pintu taubat. Maka disebutkan di sini perbaikan dan pembaharuan pintu Kaabah dan juga pintu taubat, iaitu pintu yang berada di dalam Kaabah tidak pernah berhenti dilakukan sepanjang masa, sehingga kan yang terkini adalah pada tahun 1977 oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz daripada ahli Saud, keluarga Saud, yang mana beliau telah pada waktu itu melapisi pintu Kaabah dengan emas tulen yang biayanya pada waktu itu menelan belanja 13 juta lebih. 13 juta Saudi Riyal belanja dia. Dan kemudian kita telah kongsikan juga pada poster ketebalan pintu itu berapa, lebih kurang 50 meter lebar dia, panjang dia dan sebagainya. Cumanya di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, posternya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, posternya tidak ada pada handphone yang ini, namun kita telah kongsikan di Facebook pada posting semalam berkenaan dengan pintu Kaabah. Okey. Lalu ditulis di sini tentang apakah tulisan yang ada di pintu Kaabah. Apakah tulisan-tulisan yang berada di pintu Kaabah? Maka disebutkan di sini
Maka tulisan-tulisan yang berada di pintu Kaabah, antara tujuan lain adalah untuk mengingatkan orang-orang yang berada di depannya akan kebesaran dan kemuliaan pintu tersebut, serta menyedarkan manusia bahawa mereka berada di depan pintu rumah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Maka itu adalah tujuan ditulis kaligrafi yang berada di pintu Kaabah. Sebagai contoh, apakah yang tertulis di pintu Kaabah? Maka disebut di sini, di kedua hujung atas pintu Kaabah tertulis Allah Jalla Jalaluh dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tertulis bahagian atas pintu Kaabah, sama ada pintu yang kanan ataupun pintu yang kiri, tertulis Allah Jalla Jalaluh dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai contoh tulisan-tulisan yang lain yang ada pada pintu Kaabah, antaranya selain daripada Allah Jalla Jalaluh dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bahagian lain pintu Kaabah disebut Bismillahirrahmanirrahim. Antara tulisan lain adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antara tulisan lain adalah Allahu Akbar. Antara tulisan yang lain adalah surah Al-Fatihah. Lalu ini antara tulisan-tulisan daripada Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah dan juga Allahu Akbar beserta dengan surah Al-Fatihah yang ditulis pada pintu Kaabah. Sebentar. Okey. Antara ayat-ayat yang ditulis juga di pintu Kaabah, antaranya, lalu tadi yang kita nampak pada pintu Kaabah, adanya tulisan Allah Jalla Jalaluh, adanya tulisan Muhammad Rasulullah, adanya tulisan Bismillahirrahmanirrahim, adanya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adanya tulisan Allahu Akbar dan juga adanya tulisan surah Al-Fatihah. Kata penulis buku, antara tulisan yang ada pada pintu Kaabah, lalu gambarnya tidak ada pada handphone saya. Sebentar saya tengok lagi sekali. Gambarnya ada pada yang lain, lalu tak dapat kita nak kongsikan gambar pintu Kaabah di sini. Antara ayat yang ada pada pintu Kaabah, kata penulis buku, adalah ayat daripada surah yang ke-15. Sahabat-sahabat boleh catat, ayat daripada surah yang ke-15, iaitu suratul Hijr. Ayat daripada surah yang ke-15, iaitu surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat yang ke-46. Lalu ayat yang ke-46 daripada suratul Hijr, iaitu surah yang ke-15. Apakah ayat yang ada di situ? Ianya adalah ayat yang pendek dan ringkas. Firman Allah, Udkhuluha bisalamin aminin. Apakah terjemahannya? Udkhuluha, masuklah kamu ke dalamnya, bisalamin, dengan kesejahteraan, aminin, dalam keadaan kamu adalah orang-orang yang beroleh keamanan. Lalu itu antara ayat yang tertulis juga di situ, menunjukkan orang yang masuk ke Baitullah, orang yang berada di dalam kawasan sekitar Baitullah, ianya adalah tempat yang penuh dengan kesejahteraan dan juga tempat yang penuh dengan keamanan. Antara ayat yang lain yang ada di sini, kita tengok sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara ayat yang lain adalah yang tertulis di pintu Kaabah dalam bentuk kaligrafi adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-97. Surah yang kelima, Al-Maidah ayat yang ke-97. Apakah ayatnya?
iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman lin-nas. Firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala, Allah telah menjadikan al-ka'bata, Ka'bah itu, al-baital haram, rumah yang suci, qiyaman, sebagai tempat, linnasi, untuk manusia berkumpul. Lalu antaranya ayat yang kedua adalah surah Al-Maidah ayat yang kelima. Surah yang kelima, minta maaf, surah Al-Maidah ayat yang ke-97. Lalu tadi daripada suratul Nahl, surah yang ke-15 ayat yang ke-46. Kemudian surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-97. Seterusnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya adalah surah Al-Isra. Ini adalah turutan-turutan kaligrafinya. Seterusnya adalah surah Al-Isra, surah yang ke-17 pada ayat yang ke-80. Surah Al-Isra, surah yang ke-17 pada ayat yang ke-80. Apakah maksud ayat yang ada pada dinding Kaabah selain daripada tadi, masuklah kamu ke dalamnya dengan sejahtera dan tergolong di kalangan orang yang aman. Kemudian Allah telah menjadikan Kaabah sebagai tempat yang mana ianya adalah suci dan juga tempat berkumpulnya manusia. Lalu ayat yang ketiga ini adalah firman Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Apakah maksud daripada surah Al-Isra ayat yang ke-80 ini? Itulah firman Allah, wa qur, dan katakanlah, Rabbi, Tuhanku, adkhilni, masukkanlah daku, mudkhala, ke tempat masuk, sidqin, yang benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah daku, mukhraja sidq, daripada tempat keluar yang benar, waj'alli, dan jadikanlah untukku, min ladunka, daripada sisimu ya Allah, sultana, kekuasaan, nasira, yang menjadi pertolongan. Lalu ayat ini adalah ayat yang Nabi baca ketika mana Nabi berhijrah. Lalu Nabi minta untuk dimasukkan ke tempat yang benar, tempat yang baik. Itulah Madinah. Tetapi Nabi SAW juga pada waktu itu menyebut bahawa Mekah adalah mukhraja sidq, tempat di mana ianya tempat yang benar. Maka ini adalah surah Al-Isra ayat yang ke-80. Seterusnya, antara tulisan ayat yang ada pada pintu Kaabah juga, sebab kita nampak pada pintu itu penuh kaligrafi dan tulisan padanya. Sebentar kita tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adalah surah Al-An'am, surah yang ke-6. Antara yang ada tertulis pada Kaabah adalah surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-54, iaitu firman Allah, wa idza ja'aka allazina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Apakah maksud ayat yang tertulis di pintu Kaabah ini? Wa idza, dan apabila, jaa, datang, ka, kepada kamu wahai Muhammad, allazina, orang-orang yang, yu'minun, mereka percaya dan beriman, bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, mereka beriman. Faqul, maka katakanlah kamu wahai Muhammad kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan ke atas kamu. Kataba, Allah telah menetapkan, ala nafsihi, ke atas dirinya, ar-rahmah, kasih sayang dan juga rahmat. Lalu Allah mengasihi, menyayangi hamba-hambanya. Firman Allah, annahu, sesungguhnya orang yang
orang yang amila melakukan perbuatan daripada kamu su'a perbuatan yang jahat bijahalah kerana kejahilan dan kebodohan summa taba kemudian dia bertaubat min ba'dihi sesudah melakukan amalan jahat tadi wa aslaha dan dia memperbaiki amalan dia fa annahu maka sesungguhnya Allah Ghafur Maha Pengampun Rahim Maha Penyayang. Lalu ayat ini mengingatkan kepada kita yang datang menziarahi Baitullah sebenarnya Allah itu Maha Pengampun dan juga penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah sesudah melakukan maksiat, Allah pasti akan mengampuninya. Maka ini adalah ayat yang ke-54 daripada suratul An'am. Yang terakhir kata penulis buku, ayat yang ada pada tulisan Kaabah adalah ayat yang surah yang ke-39. Surah yang ke-39. Surah yang ke-39. Minta maaf. Surah yang ke-39 iaitu surah Az-Zumar. Kemudian ayat yang ke-53. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-53. Inilah firman Allah yang menunjukkan kepada kasih sayang Allah juga. Firman Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Lalu tadi surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-53. Di mana firman Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, iaitu Allah panggil orang-orang yang buat dosa besar dengan panggilan hamba. Wahai hamba-hambaku, alladzina, iaitu orang-orang yang asrafu, telah melampaui batas, ala anfusihim, ke atas dirinya. Siapakah yang maksud di sini dengan orang-orang yang melampaui batas ke atas dirinya? Iaitu orang-orang yang telah buat dosa besar, namun Allah masih panggil mereka dengan gelaran hamba-Ku. Apakah yang Allah nak sampaikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar? Firman Allah pada ayat ini, la taqnatu, janganlah kamu berputus asa, mir rahmatillah, daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Kenapa jangan putus asa daripada rahmat Allah walaupun dah buat dosa besar? Firman Allah, innallah, sesungguhnya Allah, yaghfir, mengampuni, az-zunuba, dosa-dosa, jami'a, keseluruhannya. Seluruh dosa Allah ampunkan. Syarat kena bertaubat. Maka Allah ampunkan seluruh jenis dosa. Adapun dosa dengan manusia, maka kena selesaikan juga dengan manusia. Kenapa Allah boleh mengampunkan keseluruhan dosa? Firman Allah pada ayat ini, innahu, sesungguhnya Allah, huwa, hanya dia, al-ghafur, adalah maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Lalu kalaulah kita perasan antara tulisan-tulisan yang ada pada pintu Kaabah mengingatkan manusia bahawa ini adalah rumah Allah, maka masuklah dengan aman dan sejahtera. Kemudian tertulis juga berkenaan tentang ianya adalah tempat yang benar, sidq, mukhraja sidq. Kemudian mengingatkan juga bahawa ini adalah tempat yang sepatutnya manusia kenal Allah, yang mana Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Dan juga ayat yang terakhir yang menyentuh perasaan dan juga hati kita, bahawa walaupun manusia itu melakukan dosa besar, Allah tetap panggil dengan panggilan hamba. Allah pada waktu itu tetap mengingatkan manusia bahawa Allah itu maha pengampun. Tapi syaratnya kena bertaubat. Syaratnya kena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apakah tadi ayat-ayat yang ada pada tulisan Kaabah? Mula-mula paling tinggi daripada atas ke bawah tertulis pada waktu itu Allah Jalla Jalaluh. Kemudian tertulis Muhammadur Rasulullah. Kemudian tertulis daripada ayat-ayat yang kita telah baca tadi. Yang mana ada yang share di sini. Ada beberapa orang yang share. Maka sahabat-sahabat boleh tengok.
Antaranya surah 15 ayat 46, surah yang kelima ayat 97, surah yang ke-17 ayat yang ke-80, surah yang ke-6 ayat yang ke-54, surah yang ke-40 ayat yang ke-60. Surah yang ke-39, minta maaf, surah yang ke-39 ayat yang ke-53. Selain pada waktu itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan juga Allahu Akbar. Kemudian apakah lagi yang tertulis di sini? Kita dah sebut tadi 7 ayat daripada surah Al-Fatihah. Dan kemudian tertulis di sini apakah dia? Maka tertulis di sini Suni'a al-bab as-sabiq fi ahdil khadimil haramain asy-syarifain Al-Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Sa'ud sanah 1363. Lalu dekat tulisan bawah tu mula-mula tertulis, apakah ditulis di sini? Telah membuat pintu yang lama pada masa khadim ataupun pelayan dua tanah suci, iaitu Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman daripada keluarga Saud, ayah dia. Lalu dia tersebut pintu yang lama siapa buat? Pintu yang lama ayah dia buat, dan dia pada waktu itu buat pintu yang baru. Sebab itu garisan paling bawah ditulis Suni'a hadzal bab Suni'a hadzal bab khadimus syarifain Al-Malik Khalid bin Abdul Aziz Al-Sa'ud sanah 1399 Hijrah. Lalu disebut pada tulisan yang paling bawah, manakala pintu Kaabah ini telah dibuat oleh khadim, iaitu oleh pelayan Haramain, dua tanah suci, Asy-Syarifain yang mulia, iaitu Raja Khalid bin Abdul Aziz daripada keluarga Saud pada tahun 1399. Lalu pintu yang lama ayah dia buat 1363, dia tukar dan dia salutkan dengan emas lebih kurang 280 kg. Lalu paling bawah sekali dia tulis, dialah yang telah buat pintu ini pada tahun 1399 Hijrah. Lalu inilah antara tulisan-tulisan yang ada pada pintu Kaabah dan ditulis pada dengan tulisan emas, dengan emas yang asli, emas yang sebenar. Kemudian ini adalah yang berada daripada atas ke bawah. Ada pula bahagian kiri kanan pintu Kaabah. Apakah yang tertulis di situ? Maka disebutkan di sini, sedangkan di bahagian kiri dan kanan pintu Kaabah tertulislah 15 nama-nama Allah daripada Asmaul Husna. Antaranya adalah Ya Wasi', Ya Mani', Ya Nafi', dan juga Ya Alim, Ya Halim, Ya Azim, Ya Hakim, Ya Rahim, dan juga Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hamid, Ya Majid, Ya Musta'an, dan juga beberapa tulisan yang lain. Lalu di bahagian kiri dan kanan pada waktu itu adanya tulisan-tulisan daripada Asmaul Husna, lebih kurang 15 nama-nama Asmaul Husna. Maka ini adalah berkenaan tentang tulisan yang ada di pintu Kaabah. Kita telah belajar tentang binaan dia, siapa yang telah membinanya, pada tahun bila, ambil masa selama 12 bulan, dan apakah khat ataupun kaligrafi yang tertulis pada pintu Kaabah. Ini adalah antara apa yang disebutkan di sini. Kemudian kita nak kongsikan tentang dia punya kunci Kaabah. Tentang kunci Kaabah. Lalu kunci Kaabah, siapakah yang mula-mula pada waktu itu bertanggungjawab memegangnya? Maksud daripada kunci Kaabah adalah orang yang mempunyai kuasa ataupun mempunyai pilihan pada waktu itu untuk membenarkan siapa yang masuk ke Kaabah dan siapa yang tidak. Dan yang ada otoriti tersebut bukanlah raja, bukanlah pemerintah, tetapi orang daripada keluarga semenjak daripada zaman baginda Nabi, bahkan sebelum daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Lalu siapakah orang yang memegang kunci Kaabah?
Yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Moga-moga bermanfaat pertemuan kita. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain.